sambutan yang sangat hangat. Walaupun COVID melanda, tetapi kita lihat harga durian masih setiap tahun meningkat. Jadi ini menunjukkan durian merupakan, dia bukan merupakan kata makanan, tetapi merupakan makanan luxury kepada orang yang mampu nak makan, terutama di negara China. Jadi itulah antara sebabnya sehingga banyak orang nak tanam durian. Dan ada faktor lain mungkin juga kerana minat, ada juga kerana hobi. Tetapi saya percaya kebanyakan tanam lebih pada vitamin M lah, betul? Okay. Hari ini saya akan masukkan pengurusan nutrisi ataupun pembajaan, ataupun dalam bahasa Indonesia kita pakai pupuk. Okay. Dalam pembajaan nutrisi ini kita ada 3 bahagian yang nak ditekankan. ABC. Sebenarnya dia ada bukan air batu campur. Dalam penanduran kita ada ABCD kan. Air, baja, cahaya dan duit. Kalau tanam durian tak ada duit itu suka sedikit. Okay. Dan penekanan bahagian hari ini saya adalah bahagian pembajaan ataupun B lah. Sedikit saya nak kongsikan tentang pembajaan ini adalah sebenarnya kita ada 3 bahagian. Bahagian makro adalah NPK. Bahagian secondary element adalah kalsium, magnesium, sulfur. Bahagian makro elemen adapun unsur suren adalah zat besi, boron, zinc, kupra, manganese, molybdenum. Jadi kita tahu dalam pasaran ada baja kimia, ada baja organik. Apa kita perlu pakai? Dan kita tahu dalam pasaran juga ada nama dia NPK kan, baja kimia. Apa yang dimaksudkan NPK? Bagi saya mudah nak faham. NPK kita seandainya namanya nasi putih kosong. Dia bertenaga tetapi tidak seimbang. Apa itu NPK? Nitrogen, fosforus, potassium ataupun kalium. Yang paling orang masalah ini dia pakai potassium. K ini dia pakai potassium. Jarang dia pakai kalium. Sebab tidak tahu. Okay, dalam baja kimia ni kita tahu ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, ada warna ungu. Sebenarnya baja sebenarnya tidak ada warna. Kalau secara original warnanya adalah putih. Tetapi untuk memudahkan petani, sebab dulu petani kebanyakan kurang pembelajaran. Jadi memudahkan warna untuk membezakannya adalah mudah. Sebab kita di negara Malaysia pun kita hidup dengan berbagai warna, bahasa, budaya, agama dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan warna kita mudah belajar. Jadi warna hijau biasanya dia dikaitkan dengan NPK ataupun seimbang 3-15. Kalau baja biru 12-12-17, baja merah 13-13-21, baja ungu biasanya 15-5-20. Perubahan nisbah ini adalah perubahan untuk pembajaan mengikut peringkat. Kalau peringkat vegetatif ataupun peringkat pertumbuhan, kita menggunakan baja 3-15 contohlah, ataupun vegetatif. Kalau untuk reproduktif ataupun masa pembuahan ataupun pembungaan, kita akan menggunakan baja nisbah N lebih rendah, K lebih tinggi, P lebih tinggi. Contohnya kita tahu kalau kita buat analisis menggunakan daun, biasanya di daun kandungan N adalah tinggi, tetapi mengandungi P dengan K. Begitu dengan akar. Kalau akar durian biasa akan analisis, P-nya akan lebih tinggi. Kalau durian buahnya, K-nya akan lebih tinggi. Okay. Saya faham tuan-tuan apa banyak yang guna baja organik. Semua baja organik dalam otak kita secara otomatik terfikir taik ayam. Tetapi sebenarnya saya nak kongsikan baja organik ini sebenarnya dia ada 2 bahagian penting. Kategori flora, satu lagi kategori fauna. Apa yang dimaksudkan flora? Flora kita pecah pada 2 lagi, sisa pembuahan. Contohnya kelapa sawit, sisa daripada kopi, koko, soya. Dan antara sisa lain seterusnya adalah kulit daun pokok juga boleh dijadikan sebagai baja organik. Antara sisa-sisa yang digunakan yang paling bagus adalah rumpai laut.
Rumput laut kebaikannya ialah dia mengandungi zat mineral yang banyak dan juga mempunyai banyak hormon semula jadi. Sisa haiwan. Dalam kategori flora ada satu lagi adalah sisa haiwan. Sisa haiwan itu adalah tai lembu, tai kambing, tai ayam. Antara tai ini semua, tai apa yang paling bagus? Cacing tanah. Kalau antara tai yang kita nak pegang memang kotor, kita biasanya tak pernah dipegang. Betul? Tetapi cacing tanah biasa kalau kita pegang kita cium, tak ada bau busuk, dia bau tanah. Tak ada masalah kan? Tapi peliknya manusia kita tak kalau pegang, kita minum kopi luwak. Apa maksud kopi luwak? Musangnya kopi. Apa yang dimakan musang di Perak itu kopi diproses, dan antara kopi yang termahal di dunia. Manusia kita makan apa saja. Oke, seterusnya kategori fauna. Kategori fauna ini sebenarnya dia dulu dibuat daripada tulang dan darah, terutama daripada lembu. Dan di Britain dulu mereka buat apa? Lembu, tulang dan darah mereka itu kisah halus balik bagi lembu makan. Sebenarnya dia nak bagi sebab besar. Tetapi cara ini sangat bahaya. Apa yang berlaku di England dulu mereka buat dapat penyakit lembu gila, mad cow disease. Lepas itu sekarang mereka berhenti. Dan ini mereka jadikan sebagai nama, dia ada satu nama baru pakai apa? Malamir. Seterusnya ada yang dibuat daripada bangkai. Maksudnya daripada para binatang itu juga dijadikan baja. Dan bangkai itu yang paling berguna adalah ikan. Kalau ikan yang rebut dan rosak, kalau kita kompos kita gunakan, dia mengandungi amino acid yang lengkap dan paling sesuai untuk kebutuhan pokok kalau kita gunakan. Tetapi cara pemprosesan kena betul. Kalau tidak memang bau busuk, bau hanyir. Jadi saya nak kaitkan bagaimana pengurusan zat seimbang. Manusia memerlukan zat yang seimbang untuk hidup sehat. Begitu dan juga durian juga memerlukan nutrien yang seimbang untuk menghasilkan durian yang berkualiti. Kalau kita nak hidup sehat, setakat makan nasi putih kosong, sehari boleh, sebulan boleh, setahun mungkin boleh, 10 tahun memang kita tak boleh. Begitu dengan juga durian. Kalau kita pakai baja kimia, pemulaan okey, tapi kalau berterusan dia akan mengalami zat tidak seimbang. Dan apa yang kita lihat berlaku pada hari ini adalah dalam industri sawit. Dalam bidang sawit, industri kita dah berkembang puluh tahun. Orang tanah sawit ini dia memang pandai, cerdik pandai. Dia guna 5 jenis baja sahaja. NPK, nasi putih kosong, Kisrite, magnesium, borax. Itu yang dipraktikkan dalam industri sawit. Tanam 30 tahun, tanam balik lagi, guna juga nih. Zat tidak seimbang. Inilah berlaku sebenarnya keseimbangan zat. Begitu dengan durian. Saya andaikan nasi putih kosong ini sama dengan baja kimia. Sebab baja kimia adalah dihasilkan melalui kaedah pemprosesan yang sangat tulen. Dan kandungannya adalah G2 ataupun tulen 100% NPK sahaja. Ataupun di Indonesia dulu sebelum COVID mereka pakai ini murni. So bahasa kita di Indonesia ada sedikit beza. Banyak orang kata saya pun macam orang Indo cakap ya. Betul. Tak lama lagi kalau lepas COVID mungkin saya akan bergerak ke Cambodia untuk buat sebagai kerja perunding. So di Cambodia pun akan mula menanam durian secara besar-besaran. Disebab COVID saya terlekat di Malaysia tak dapat gerak. Jadi saya kongsikan sebanyak mungkin yang mungkin. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan banyak yang ada tonton Fakulti Durian ada tak? YouTube. Ada? Ada. Jadi ini antara masa yang kita buat sebanyak yang boleh supaya semua orang dapat mempelajari dengan sebanyak yang boleh. Kedua, kalau kita naik hidup sehat, kita perlukan berbagai jenis sayur. Begitulah juga dengan kalau kita nak tanam pokok durian berjaya, kita memerlukan baja organik. Manusia memerlukan protein. Sebahagian daripada tubuh badan kita memerlukan protein.
Begitu juga dengan durian. Kalau kita nak hasilkan durian yang berkualiti, amino acid pun diperlukan. Kalau kita jatuh sakit, kita makan ubat. Nama ubat sebenarnya adalah dada, drugs. Begitu dengan juga durian. Kalau pokok sakit, kita perlukan racun perosak. Cara untuk mengawal. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang sihat, zat harus seimbang. Dan untuk mendapatkan formulasi baja yang kalau tidak ada pilihan, pilihlah baja yang ada jenis kimia bercampur organik. Kalau sepenuh organik, bajanya tidak kuat. Kalau dia sepenuhnya kimia, pokok tak tahan lama. Kalau boleh kita nak nisbah kimia dalam 20 hingga 30%, baja organik dalam lingkungan 7 hingga 80%. Proses sore yang lengkap, maksudnya trace elemen yang lengkap. Dalam itu juga mengandungi organic acid. Dalam organic acid biasa kita dengar adalah humic acid, fulvic acid, dan juga amino acid. Begitu dengan juga dengan mineral semula. Jadi seperti yang dalam pasaran kita ada zeolite, gypsum, calcium, dan juga yang saya ingat semua orang pernah dengar yang paling dipopulerkan dalam pasaran, dolomite. Betul? Dolomite sebenarnya adalah juga sama dengan crown magnesium limestone ataupun kita panggil GML. Tetapi disebabkan nama dolomite ini nampak dan spesial, orang ingat ni ubat segala-gala, tapi dia sebenarnya adalah pengaporan. Jadi dalam pembajaan ataupun pertumbuhan pokok yang sehat, sebenarnya dia adalah, bila kita nak bagi baja, dia adalah dalam satu julak. Kalau kurang, pertumbuhan kita kurang, lambat. Kalau terlebih, dia akan jadi toksik. Jadi kita nak ialah julak yang mencukupi, di mana kita nak memberi baja kita pada takap optimal. Dia macam manusia juga. Kalau kita makan kurang, kerja kita jadi lemah. Kalau makan lebih, kita jadi malas. Atau tulang jadi lebih berat. Kalau orang ringan tulang itu rajin kan, kalau berat tulang itu malas kan. Jadi kita nak julak dalam penanaman juga antara yang paling optimal. Kalau kita lihat Malaysia ni, kita sebenarnya cara memakan kita kurang sehat. Sebab tu kita dapati Malaysia boleh dikatakan yang dewasa hampir 2/3 adalah obes. Dan menjadi risau ialah sekarang 5 dewasa, 1 adalah diabetik. 2025, 3 dewasa, 1 diabetik. Kalau terjadi pada manusia, begitu juga dengan durian. Kalau kita tanam durian, pengurusan zat kita tidak betul, pokok kita akan jadi pendek umur. Sebelum kita balik jumpa pencipta, pokok kita balik awal lagi. Sepatutnya pokok kita boleh hidup untuk 5 generasi. Tetapi kita memendekkan umurnya disebabkan kejahilan kita, ataupun kita tidak pakai ignorant. Di Malaysia keadaan pembajaan kita dipengaruhi kuat oleh kelapa sawit dan getah. Kenapa saya sebut begitu? Sebab pandang ke kiri, pandang ke kanan, pandang ke depan, pandang ke belakang, jiran kita kebanyakan adalah penanam sawit ataupun getah. Jadi bila dengan sawit getah, dah lama di Malaysia kita sebab terpengaruh getah, apa kita buat ialah pembajaan kita buat 3 bulan sekali untuk sawit itu. Itulah konsep yang diterapkan dalam otak kita. Memang sudah jitu dalam otak kita, memang ada benda ni. Kedua, kalau untuk getah 6 bulan ataupun setahun sekali. Tetapi ada yang lebih menyediakan torres dia, tapi tak pernah bagi getah makan. Ini kejadian sebenarnya lebih pada sembelih pokok getah daripada kita menanam getah. Untuk durian sebenarnya kalau boleh kita nak sebulan sekali untuk pembajaan. Kalau kita nak pastikan tanam durian, saya tahu banyak dulu pepatah orang Melayu kata datuk yang menanam durian, cucu yang menikmati. Betul? Sebab kita dulu diajar satu perkataan yang sangat sinonim, 3T. Tanam, tinggal, tuai. Tapi saya ubah nama dia sikit, tanam, tinggal, tenggelam. Sebab tak dapat makan.
Hari ini kalau tak tanam durian, kita cuma memerlukan kalau kita bertemu. Contohnya yang paling ketara kita tengok di Cameron. Tomato yang ditanam buahnya penuh, betul? Sehari cuma diberi 1 gram sahaja, tetapi buah yang dihasilkan begitu banyak. Teknologi yang dipraktikkan dalam tomato fermentasi sebenarnya boleh dipraktikkan dalam durian. Cuma kita kurang ataupun tidak mendedah kepada teknologi ini. Jadi kita anggap tanam durian ini macam tanam pokok. Bagi baja setahun sekali 2 ataupun setahun 3 kali 4 kali. Jadi ini adalah konsep yang sebenarnya kita kurang faham. Durian sebenarnya kita lihat kita hidup durian. Berapa lama durian boleh hidup? Sebenarnya durian ini dia boleh hidup dalam 100 hingga 300 tahun. Contoh dan buktinya adalah kalau orang siapa di sini adalah pembala. Kadang-kadang bila dia pergi buka hutan terserempak sepokok durian, umurnya 200 tahun. So ini adalah bukti pokok durian adalah pokok hutan. Memang dia boleh hidup umur panjang. Yang menjadi masalah kita memendekkannya. Begitu dengan manusia. Purata manusia boleh hidup 125 tahun. Tetapi disebabkan kita merokok, kena diskon 10 tahun, minum diskon 10 tahun, kurang exercise, potong 10 tahun lagi, makan berlemak sangat, potong 10 tahun lagi, kurang bersenam, potong 10 tahun, potong-potong, purata Malaysia jadi lelaki 73, perempuan 75. Kalau yang lebih teruk lagi itu, kalau dia makan lebih itu semua, potong-potong tinggal 50, diskon separuh lebih. Menjadi masalahnya disebabkan kita tidak tahu sebenarnya faktor umur juga boleh dikawal. Contohnya, saya nak bagi libatkan supaya tuan-tuan boleh faham lagi. Orang yang paling panjang umur di dunia dulu adalah di Jepun, betul? Hari ini orang yang paling panjang di umur di dunia adalah orang yang di Hong Kong. Sebab orang Hong Kong dipaksa bersenam. Betul tahu kenapa orang Hong Kong dipaksa bersenam? Orang Hong Kong kalau nak pergi bekerja, dia kena berjalan setengah jam laju. Masuk stesen naik MRT, turun lagi jalan setengah jam. Pagi jalan 1 jam, balik jalan 1 jam lagi, 2 jam. Jadi orang Hong Kong biasanya bergerak lebih kurang 20,000 langkah sehari. Kalau orang Malaysia, kalau pergi makan, kalau depan restoran parking tak ada, dia tak mau makan. Nah, orang yang paling pendek umur di Malaysia ni orang Kajang kan? Sebab orang Kajang kesian sikit. Bangun 5 pagi, naik kereta jam ke KL 2 jam, duduk 2 jam naik kereta kan? Masuk office, duduk dalam KL 2 jam, 4 jam, makan, balik duduk lagi. Sehari duduk lebih dari 12 jam kan? Pendek umur kan? Kalau cek buntut pun hitam sikit kan? Duduk terlalu lama. Gurau. Okey, kalau kita nak tahan purata durian ni sebenarnya 5 tahun berbuah, target kita. Tetapi sedihnya di Malaysia 5 tahun berbuah tu bukan 100%, mungkin dalam 10%, 20% pokok berbuah. Boleh saya dapatkan sedikit data. Siapa yang di sini belum tanam durian? Baru nak tanam? Okey, tanya, bagus. Yang belum tanam ni bagus juga. Sebab apa? Jangan ulangi kesilapan yang sama. Salah satu Cik Ali dah sebut tadi tentang busuk kan? Busuk ini adalah satu teknologi yang So, kalau kita tengok yang 5 tahun ni kan, durian ni sebenarnya kalau kita buat betul-betul di Malaysia ni yang menjadi masalahnya ialah tidak ada keseragaman dalam pokok durian pertumbuhannya. Saya bagi siapa yang tanam setahun yang 2 ada? Ada, banyak juga. 3, 4? 3 tahun, 4 tahun ada? Kurang. Okey, yang tanam setahun 2 sekarang mula masalah timbul. Sekarang musim panas mula datang kan? Pokok kuning betul? Lepas tanam setahun 2 ada yang besar 30%, sederhana 30%, yang tak besar 30%, yang 10% tu hidup segan mati tak mampu, betul? Jadi orang Malaysia ni dia ada satu lucky number bertuah 331. Hari ni hari Sabtu 3331. Kenapa berlaku begitu? Kalau kita tengok di Thailand,
Tanam biasanya kalau kebun mereka, kalau yang betul-betul tahu tanam, keseragaman lebih kurang dalam 98%. Di Malaysia tidak ada keseragaman disebabkan kita kekurangan satu benda, SOP. Sebab di SOP masalahnya, kita di Malaysia ada 3 SOP ya. SOP sebenarnya adalah Standard Operating Procedure. Tetapi di kementerian, kebanyakan pegawai tak tahan durian, dia bertulis SOP durian. So ini SOP pakai apa? Saya orang pandai. Sebagai tanpa tanah durian dia bertulis SOP ya. Memang orang pandai lah. So sama ini SOP. SOP di pihak swasta pula, apa SOP orang swasta? Save our pocket. Jimat sebanyak yang boleh. So ini adalah menjadi tiada satu kesinambungan antara agensi kerajaan dengan swasta. Kalau kita nak betul-betul dalam durian kita menghadapi masalah ialah kita tidak ada SOP. Dalam sawit kita agak berjaya disebabkan kita ada SOP betul. Nah SOP ini sebenarnya ditinggalkan oleh British. Sebelum merdeka kita sudah ditinggalkan satu SOP yang lengkap oleh penjajah. Ini walaupun British ini banyak merosak lah, tapi antara sumbangan mereka dalam sawit adalah SOP. Selepas kita merdeka sebenarnya untuk tanaman kebanyakan SOP kita tidak lengkap. Kalau kita pakai, kita dapati SOP yang kita pakai yang dikeluarkan oleh kementerian, banyak yang kita tanam habis separuh jalan kita akan tersangkut sebab pegawai tidak terlibat. Kalau kita nak berjaya pegawai satu daripadanya dia kena tanam durian, kena betul-betul tanam. Kalau tidak memang tengah jalan. dia macam apa tau? Orang yang belajar silat dengan belajar kungfu pakai teori hafal, pergi tanding tumbuk sekali KO tanpa praktikal. Ini antara puncanya lah. Kalau kita buat fokus betul-betul juga 8 tahun ke atas, durian kita akan berbuah lebat. Tetapi ini tidak berlaku. Kebanyakan yang berlaku di laut, petani memerlukan 12 hingga 15 tahun baru boleh mencapai berbuah lebat. Tapi bagi pelabur, suka saya ingatkan atau mengkongsikan, kebanyakan pelabur jadi pelebur, rugi ya. Satu soalan sedikit, saya rasa tuan-tuan mesti pergi laut ke orang lain kan juga kan, kawan-kawan dan lain-lain dan juga para pelabur kan. Selepas 5 tahun mereka tanam, berapa orang yang dapat untung? Ada. Saya boleh kredit satu pun tak ada. Kenapa? SOP. Antara faktornya yang kita gagal adalah SOP, tak ada. Dan biasanya dalam Malaysia kita terlampau dalam bahasa Inggeris kita apa naif atau mungkin kita terlampau mental lagi. Kita ingat tanam durian ini mudah kan, kali lubang tanam, tabur baja, siram air, pokok naik. Tapi lepas tanam setahun dua, kita mulai faham bahwa pokok durian ini dia degil sikit kan. Dia tak ikut cakap lah. Kita bagi baja yang sama, pokok ada yang naik, ada yang tak naik, betul? Ada yang tumbuh, ada yang tak tumbuh. Di mana silap kita? Jadi saya akan tekan di sini ada satu faktor adalah baja, kedua adalah pengurusan pengairan. Oke, kaedah pembaja kita terbahagi kepada mengikut pertumbuhan vegetatif. Kedua adalah mengikut kitaran musim reproduktif. Durian semasa membesar, pembajaan adalah kelainan daripada pembajaan semasa berbuah. Dia contohnya seperti manusia. Wanita yang sedang membesar dengan wanita yang hamil memerlukan zat yang kelainan. Kita nak lihat lagi satu lagi adalah potensi kadar pertumbuhan batang pokok. Ya, kita tanggung dulu. Okey, sesi bersama Muslim akan kita teruskan.